Alhamdulillah, muslimin muslimat, kita cuba memahami satu tajuk yang menarik tapi telah berlaku kekeliruan di dalam memahaminya, iaitu tajuk bermazhab. Kita dapati di zaman kita ini ada orang yang membuat pelbagai dakwaan. Ada yang mendakwa bahawa haram bermazhab. Bahkan ada yang mengatakan bermazhab itu syirik. Kerana kita sepatutnya ikut Quran dan Sunnah. Tiba-tiba kita pergi ikut mazhab. Itu ada yang ke tahap itu. Ada yang kurang sedikit, mereka mengatakan tidak perlu bermazhab kerana sudah ada Quran dan Sunnah. Dan ada juga yang mengatakan kami bukan tidak bermazhab, tapi kami tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Mana mazhab yang kuat dalilnya, yang hampir dengan Quran dan Sunnah, maka itulah yang kami pegang. Baik. Jadi kenyataan-kenyataan ini sebenarnya mengandungi kekeliruan. Pertama, kena faham dahulu apa makna mazhab. Sampai orang itu mengharamkan mazhab, atau kata tak boleh ikut mazhab, memadai Quran dan Sunnah. Ini semua kalam yang menunjukkan gagal faham. Kerana apa? Kerana mazhab ini perkataan bahasa Arab daripada perkataan asasnya dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu dari segi makna asalnya adalah pergi. Bila kita tambah huruf mim di hadapan menjadi mazhab, maka maknanya berubah menjadi tempat pergi. Dia menjadi ismu makanin. Menjadi isim makan, nama tempat. Kalau zahaba yazhabu pergi, maka mazhab tempat pergi. Ta'ima yat'amu makan, mat'am tempat makan. Begitu. Tetapi zahaba yazhabu juga boleh bermakna berpandangan. Misalnya kita katakan zahaba Imam Syafi'i ila kaza wa kaza, wa zahaba al-Imam Abu Hanifah ila kaza wa kaza. Imam Syafi'i berpandangan begini, Imam Abu Hanifah berpandangan begini. Jadi kalau begitu, mazhab dalam konteks ini bermakna pandangan. Jadi kalau kita mengharamkan mazhab, kita mengharamkan sesuatu yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Mungkin orang kata, jangan nak tipulah Ustaz, mana ada mazhab zaman Nabi SAW. Kalau kamu faham mazhab itu dengan arti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, belum wujud di zaman Nabi SAW. Tapi kalau kamu boleh faham mazhab dengan makna satu kaedah, satu prinsip dalam memahami agama, ia telah wujud di zaman Nabi SAW. Misalnya, apabila ada dua orang sahabat Nabi yang ingin menunaikan solat dan mereka tidak jumpa air, tak ada air, jadi mereka beramal dengan dalil Al-Quran yang menyuruh supaya kita itu bertayamum. Lalu dua sahabat Nabi ini tayamum dan solat. Bila mereka teruskan perjalanan, mereka jumpa air. Ada air dan waktu solat masih berbaki. Masih ada waktu solat. Ketika itu tidak jelas dalilnya. Adakah perlu berwuduk dan solat lagi sekali? Atau sudah tidak perlu, sudah memadai dengan solat tayamum tadi? Jadi, rupanya dalam memahami situasi tersebut, berlaku dua mazhab. Berlaku dua pandangan. Satu mazhab, satu pandangan berwuduk, solat lagi sekali. Dan satu pandangan memadai dengan solat tayamum tadi, solat sekali sahaja. Bila sampai cerita ini kepada Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, yang solat hanya satu kali, asabta sunnah. Yang kamu buat tu dah kena dengan sunnah. Ada golongan zaman kita ni, kalau satu sunnah, satu mesti bid'ah sesat masuk neraka. Ini kan tak betul. Nabi SAW bersabda kepada yang tak ulang solat, kamu buat kena dengan sunnah. Nabi SAW tak berkata kepada yang solat dua kali, fa'altal bid'ah, kamu buat bid'ah, tidak. Nabi bersabda, walakal ajru marratani, dan bagi kamu pahala dua kali. Berarti Nabi SAW mengiktiraf perbezaan pandangan di dalam memahami sesuatu yang tidak jelas dalilnya. Bahkan kadang-kadang dalil seperti sudah jelas. Misalnya, hadis. Hadis kita tahu itu adalah dalil syarak. Sahabat Nabi dengar sendiri hadis daripada mulut Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menghantar tentera untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah yang khianat kepada orang Islam ketika peperangan Khandaq, peperangan Al-Ahzab, Nabi SAW berpesan, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah seorang pun daripada kamu ini solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Kan jelas dalilnya. Jangan solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Dalam perjalanan, masuk waktu asar, belum sampai di kampung Bani Quraizah, sebahagian sahabat berhenti dan solat dahulu. Sebahagian sahabat tidak solat, hanya solat di kampung Bani Quraizah walaupun waktu solat telah habis. Jadi kan berlaku dua pandangan, berlaku dua mazhab, dan Nabi SAW tidak mengkritik salah satu daripada kedua-duanya. Kerana kedua-duanya itu adalah
cuba memahami dalil. Yang satu memahami maksud Nabi SAW itu supaya bersegera sekira-kira waktu asar masih ada telah sampai di sana. Dan satu lagi memahami secara literal, iaitu tak boleh sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Yang poin kita adalah Nabi SAW tidak menyalahkan salah satu. Ini satu bentuk periktirafan kepada mazhab. Jadi yang mengatakan tak perlu ikut mazhab kerana sudah ada Quran dan Sunnah, berarti dia gagal faham bahawa mazhab itu sebenarnya produk daripada ikut Quran dan Sunnah. Kata dia, tak payah ikut mazhab, kita ikut Quran dan Sunnah. Bila kamu ikut Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, iaitu para ulama' memahami Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang sama, lalu mereka keluarkan fatwa yang sama, itu namanya ijma'. Konsensus, kesepakatan, iaitu wajib diikuti oleh umat Islam. Tapi tidak jarang berlaku, apabila ulama' pergi pada Quran dan Sunnah, ulama' ini faham begini, ulama' yang seorang lagi faham lain, maka apabila ada perbezaan pandangan, ini namanya khilaf. Setiap satu daripada pandangan itu namanya mazhab. Jadi kalau kamu kata jangan ikut mazhab, ikut Quran dan Sunnah, itu kan kelakar. Tahsilul hasil. Saya bagi contoh. Dalam satu ayat Al-Quran, berlaku ijma' dan berlaku mazhab. Dalam kes perempuan yang diceraikan oleh suami, timbul persoalan, dia kena beriddah lama mana. Lalu dalam Al-Quran jelas, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami, hendaklah dia itu beriddah selama 3 quru. Jadi telah berlaku ijma' di kalangan para ulama bahawa iddah perempuan yang merdeka yang bukan hamba adalah 3 kali quru. Tidak ada ulama yang kata 2, tidak ada ulama yang kata 4, semua kata 3. Ijma', berdasarkan ayat suci Al-Quran tadi. Cuma timbul persoalan, quru apa makna dia? Rupanya quru ini adalah kalimah mushtarakah, perkataan yang dikongsi makna, dikongsi oleh 2 makna. Satu makna quru adalah haid, satu lagi makna quru adalah suci daripada haid. Timbul persoalan, dari 2 makna ni, yang mana satu yang dikendaki dalam Al-Quran? Haid atau suci? Di situlah ulama berijtihad, rujuk ayat Quran lain. Kerana ayat Quran sama ayat Quran saling tafsir, menafsirkan. Rujuk hadis Nabi, kerana salah satu fungsi hadis menerangkan makna Al-Quran. Dan rujuk kaedah bahasa Arab. Kenapa? Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi natijah melakukan usaha-usaha ini, ulama' dalam mazhab Hanafi memahami quru maknanya haid, keluarlah fatwa 3 kali haid, habis iddah. Sementara ulama' dalam mazhab Syafi'i memahami quru dengan makna suci. Lalu keluarlah fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan, sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba memahami perkataan yang sama, masih berlaku 2 mazhab. Jadi kalau ada orang kata tak payah ikut mazhab, ikut Quran dan Sunnah, orang ini betul-betul lucu. Orang ini betul-betul tidak memahami bahawa mazhab itu adalah produk ikut Quran dan Sunnah. Dan ada yang mengatakan, kami ini sebenarnya bukan tak bermazhab, tapi kami tak terikat. Kami tak spesify. Kami nak ikut Hanafi kah, Maliki kah, Syafi'i kah, Hambali kah. Kami tengok mana pandangan yang kuat, yang berdalil pada Quran dan Sunnah itu lebih bagus, yang itu yang kami ikut. Ini juga sebenarnya gagal faham. Apabila dia bercakap begitu, sebenarnya dia sedang buat satu mazhab yang baru. Berarti dia akan jadi penilai mana pandangan yang kuat. Itu mazhab dia. Tak betul kalau dia kata saya tak ikut mazhab. Itu mazhab dia sendiri. Kerana apa? Kerana dalam bermazhab ini ada, saya lihat, 3 pilihan. Pertama, pilihan yang pertama, kita ikut mazhab guru kita. Contoh bab solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Siapa yang antara kita yang lihat Nabi solat? Tak ada. Kita tak lihat Nabi solat. Maka kita ini solat sebenarnya taklid, ikut mazhab guru kita. Guru kita yang ajar solat begitu. Yang mana guru kita juga tidak melihat Nabi solat. Dia juga taklid mengikut daripada mazhab guru dia. Daripada guru kepada guru kepada guru, kalau kita mazhab Syafi'i misalnya, akan sampai kepada murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akan sampai kepada Imam Syafi'i sendiri, akan sampai kepada guru Imam Syafi'i, dan akan sampai kepada guru Imam Syafi'i, itu sahabat Nabi, dan sahabat Nabi lah antara mereka yang melihat bagaimana Nabi solat. Jadi ini satu cara ikut mazhab, bersambung-sambung sanad sampai pada Nabi SAW. Di zaman kita hanya tinggal 4 mazhab. Iaitu yang kita kenali Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab yang lain, walaupun pernah wujud satu masa dahulu,
takdir Allah telah pupus. Jadi kalau nak yang bersama sanad, ini salah satu daripada 4 mazhab. Pilihan kedua, kata dia, saya tak nak ikut. Saya lebih selesa ikut pandangan pensyarah saya. Sebab pensyarah saya ada PhD, Ustaz. Imam Syafi'i mana ada PhD? Okeylah, fine. Kalau kamu begitu kagum dengan PhD yang dipegang oleh pensyarah kamu, kalau yang tidak, kamu kena faham, kamu sedang ikut mazhab dia. Apa yang pensyarah kamu kata kuat dalilnya, kamu ikut. Apa yang pensyarah kamu kata ini dalilnya tak kuat, kamu ikut. Berarti kamu sedang ikut mazhab pensyarah kamu. Oh, tak ada golongan yang ketiga, kata dia, tak, saya imam mazhab pun saya tak ikut. Pensyarah saya juga saya nilai-nilai dahulu. Saya tak taksub dengan pensyarah saya pun. Kalau pensyarah saya betul dalilnya, saya ikut. Kalau pensyarah saya tak betul, saya pun tak ikut. Ini sebenarnya mazhab dia sendiri. Ini pilihan yang ketiga. Kerana dia yang menilai. Jadi mazhab sendiri ini biasanya adalah yang paling berisiko dan na'udzubillah yang paling berpotensi untuk masuk neraka. Sesuai dengan amaran daripada Nabi SAW, ajrukum alal futiyah atau alal fatwa, ajrukum ala nari jahannam. Yang paling berani di kalangan kamu untuk berfatwa, itu orang yang paling berani untuk masuk ke neraka jahannam. Wa'alaikumsalam. Ya beranilah. Dalam keadaan bahasa Arab ni tampukang, usul fiqah tak mantap, usul tafsir pun tak tahu, Quran hadis pun hanya tahu sikit-sikit, akhirnya berani berfatwa. Ini benar-benar satu bentuk kerosakan dalam bermazhab. Ada juga soalan-soalan yang lucu tentang mazhab. Misalnya, saya pernah dengar orang bertanya, Rasulullah SAW dahulu sembahyang mazhab mana? Ini soalan sangat lucu. Kerana jelas Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Nabi SAW bercakap juga ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bagi tidak bertutur melainkan wahyu yang diwahyukan. Takkanlah Nabi SAW sembahyang ikut suka. So, apa kaitan dengan mazhab? Tak ada kaitan. Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Kita sembahyang ikut Nabi. Tapi kita nak sembahyang ikut Nabi ni, adakah Nabi SAW di hadapan kita menerangkan solat begini-begini, atau kita lihat dengan mata kepala kita? Tidak. Makanya kita ni sebenarnya bergantung kepada apa yang sahabat Nabi cerita. Sahabat Nabi yang lihat Nabi solat, lalu golongan tabi'in minta, cuba tunjuk pada kami macam mana kamu solat dengan Nabi dahulu. Maka sahabat ni tunjuk. Ada kalanya berbeza sahabat dengan satu sahabat. Kenapa berbeza? Kerana sahabat ada kalanya melihat Nabi sembahyang dengan cara berbeza. Tak mustahil Nabi SAW sembahyang begini pada satu masa dan sedikit berbeza pada masa yang lain. Ini satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, mungkin dalam memahami berbeza, dalam menerima hadis berbeza. Jadi perbezaan sedikit sebanyak ini tidak menafikan bahawa yang sembahyang itu sebenarnya semuanya menjurus kepada ikut Nabi SAW. Ada juga yang itu kiranya melihat ke belakang. Ada yang futuristik. Ada yang bertanya, Nabi Isa AS nanti turun ke dunia mazhab mana? Ini juga lucu. Apa kena mengenai Nabi Isa AS turun ke dunia mazhab mana? Yang pasti, Nabi Isa AS turun ke dunia nanti akan memerintah mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tak ada beza dengan kita. Kita juga sekarang wajib beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya? Adakah nak tunggu Nabi Isa turun dunia dulu? Tengok Nabi Isa AS baca kunut subuh ke tak baca? Kalau Nabi Isa baca kunut subuh, mau saya baca. Kalau Nabi Isa pun tak baca kunut subuh, saya tak baca. Takkan kita mampu tunggu? Takkan kita dah lama meninggal dunia ketika Nabi Isa AS turun ke dunia? Maka, mengikut syariat Nabi Muhammad SAW bererti merujuk kepada sumber-sumber hukumnya, Qurannya, sunnahnya, ijma'nya, qiyasnya. Maka berlakulah apa yang berlaku. Bila ulama' sama faham, berlaku ijma'. Bila ulama' berbeza faham, berlaku mazhab. Maka yang paling selamat, wallahu alam, adalah kita itu memahami salah satu dari 4 mazhab supaya kita itu dapat beramal. Kerana inilah mazhab yang masih bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Kalau mampu belajar mahir 4 mazhab, silakan. Tapi biasa orang dahulu dengan orang sekarang. Orang dahulu ada yang Allah kurniakan kecerdasan, dia boleh master mahir 4 mazhab, tapi bagaimanapun dia akan beramal dengan satu mazhab. Berbeza dengan orang kita, satu mazhab pun tak mahir, berangan nak amal 4 mazhab. Wal-iyazubillah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.